Bisa kembali ke masa-masa yang dulu lagi, di mana kita pernah saling bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Zamari LC, saudara Alias Muhammad, saudara Ramzul. Begitu juga Izzuddin dari Pulau Pinang, cuaca panas. Memang sekarang panas, saya pun tak pasal-pasal bila panas. Dalam usia begini, saya dengarlah suara saya. Dah mula, dah datang, hidung pun macam tersumbat aja. Jadi, saya minta maaflah saudara kalau kurang jelas bicara saya. Saudara Zendrik Ismail, saudara Azrul, begitu juga dengan saudara Nordin Din, apa khabar? Raja Kamal Raja Bazia dari Sungai Petani, moga sihat ya. Saudara Harizan, Puan Halimah Ismail, saudara Ahmad Map, saudara Muhammad Faridun Tukiman, salam pencerahan, saudara Ismail Mat, saudara Wan Muhammad, saudara Muhammad Faridun Tukiman, saudara Richard Bakri, saudara Zian Yan, Pak Chu, apa cerita, ada berita baik ke pasal Pak Nazil? Belum lagi cerita, saudara. Pak Nazil kita masih beristirahat, biarlah dia berehat dulu seketika. Saudara Harizah, saudara Mazlan, Rahmat, saudara Mat Spana Jaya. Ya Pak Chu, kita biarlah Pak Nazil kita, saya pun tunggu kalau dia datang kiriman, pantunnya, bolehlah kita bersama-sama menghayatinya. Namun begitu, saya setuju pandangan saudara Mat Spana Jaya, UMNO terus marah. Apa khabar Puan Hamidah Kamat, Salam Madani, saudara Abu Nems, saudara Harizan, terima kasihlah menghantar saya sekuntur mawar merah, saudara Abu Nem, saudara Duka Rimba, begitu juga saudara Harizan, dia kata dia hantar hongbao. Hongbao saya tak tahu apa bendanya tu saya. Saudara Mak Rami Sidik, apa khabar sahabat? Saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah hadir. Begitu juga Puan Nur Aziah Azizan dari Alopongsu, apa khabar cik? Moga sihat. Salam untuk suami Puan Nur Aziah Azizan di Alopongsu. Memanglah hasrat hati nak bertandang ke Alopongsu tapi belum ada waktu lagi. Mudah-mudahan satu ketika nanti bolehlah kita adakan family gathering. Saudara Abdul Rahman Abdullah, saudara Mat Noor dari Bintung Perlis, saudara Maruzik Yasid, salam Jumaat, saudara Amir Dennis, saudara Mat Spana, saudara Rofisah Idris, apa khabar Puan? Moga sihat. Saudara Zaidi, Puan Zuraidah, Said, Yusof, saudara Syahrani, Salma, Salam Madani, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Saudara Rosmini dari Pontian, apa khabar orang Pontian? Syali Ahmad dari Putrajaya. Begitu juga saudara Mahirani, Tuan Haji Azhar belum mana, apa khabar Tuan Haji? Moga sihat. Saudara Abu Samah dari Bukit Pucung 2. Saudara Puan Syarifah Hafifah, BSA, saudara Rahim Aim. Saya, hari ini hari Khamis, tanggal 15 Februari. Jangan lupa, hari ini hari Khamis, malam ni malam Jumaat, saudara. Selepas mendengar pencerahan saya ini, sebaik-baiknya kita bersimpuh di tikar sembahyang, memohon keampunan daripada Allah SWT. Moga dipanjangkan usia dan dimurahkan rezeki dan serta disihat satu keluarga kita, saudara. Jangan lupa kita tinggal lagi 26 hari. Mudah-mudahan usia kita, jodoh pertemuan kita dengan Fajar Ramadan. Tinggal 26 hari je lagi saudara. Tutek sampailah. InsyaAllah sekitar dalam 3 minggu je lagi. 3 minggu setengah macam itulah saudara. Dan dalam saat begitu kita sudah pun memasuki hari yang ke-1422. 1422 hari, masih ada lagi virus sebut. Kerana laporan yang terbaru saya terima daripada Kementerian Kesihatan, jumlah jangkitan sejak daripada selama 1422 hari sudah pun menjangkau 5,234,871 warga kita yang dijangkiti, yang pernah dijangkiti, yang telah dijangkiti, ada yang meninggal. Dan Alhamdulillah kabarnya yang disembuhkan adalah 5,227,828 orang. Sepanjang minggu lalu tiada berita kematian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan lupa saudara, jangkitan itu masih ada dan dalam tempoh tersebut
Jumlah kematiannya 37,347 warga kita yang dijangkiti. Puan Amir Kalsum, apa khabar? Saudara Rubidin, apa khabar Bi? Saudara Ibrahim Said, Cik Mak Mohaini dari Taping Perak. Saudara M.H. Rahmat. Saudara, saya ingin berpesan, jangan lupa jaga kebersihan diri, jaga kesihatan keluarga kita. Yes. Kita teruskan dengan ini naluri kehidupan. Kerana sesungguhnya saudara, saya nak bagi jelaskan lagi. Saya bukan da'i, saya juga bukan ustaz yang bertauliah. Hanya sekadar menyantuni tulisan teman-teman yang dihantar kepada saya untuk perkongsian kita bersama. Tak lebih daripada itu, saudara. Kerana sesungguhnya, saudara, Allah SWT telah memberi peringatan supaya kita memelihara perpaduan sesama umat serta menjauhkan diri daripada sebarang permusuhan atau sengketa dan juga perbalahan yang boleh mengakibatkan perpecahan serta dendam dan ia pastilah akan merosakkan masyarakat kita. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-46. Buka Al-Quran malam Jumaat ni, surah Al-Anfal ayat yang ke-66, yang ke-46, 46 bukan 66 saja, 46. Allah berfirman, maksudnya, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan jangan kamu berbantah-bantahan. Jika tidak, nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang yang sabar. Jadi semua itu, saudara, baginda Nabi Muhammad SAW juga berpesan. Ini bersandarkan pada hadis daripada Bukhari dan Muslim. Sabda junjungan, usah kamu berdendam kesumat. Jangan kamu berhasad dengki. Jangan sesekali kamu berpaling muka dan janganlah kamu pula memulau. Sebaliknya, hendaklah kamu bersaudara. Allah tidak harus bagi seorang Muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya melebihi 3 hari. Kalau lebih daripada 3 hari, saudara, jawabnya tak bukalah pintu syurga untuk kita. Jadi untuk mengukuhkan perpaduan dan mengelakkan daripada menyimpan perasaan dendam, dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, baginda Rasulullah SAW berpesan lagi, demi nyawaku di bawah genggaman Allah, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. Kamu tidak akan beriman sehinggalah kamu berkasih sayang. Jadi maukah kamu kalau aku tunjukkan, kata baginda Rasulullah kepada kamu, akan satu perbuatan, bila kamu lakukannya, kamu akan berkasih sayang, iaitu ucapkan salam sesama kamu. Bila kita berjumpa dengan teman-teman, ucapkanlah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebab itu bicara saya sentiasa bermula dengan Assalamualaikum. Kita mengucapkan salam sejahtera, berdoa agar anda sentiasa dalam suasana yang bahagia. Ingat saudara, itu hanya sekadar pesanan yang saya baca daripada titipan teman-teman. Bagaimana tentang mutiara kata? Malam ini mutiara kata kiriman Datuk Seri Said Ali, mantan Ketua UMNO bahagian bahagian Ceras. Saudara, katanya, setiap fikiran yang positif akan mencari peluang terbaik dalam segalanya. Sementara fikiran yang negatif akan mencari kesalahan dalam segala-galanya. Jadi fikiran kita tu, kalau kita positif, dia akan mencari kebaikan saja. Tetapi kalau fikiran itu disaluti oleh perkara-perkara yang negatif, kita akan mencari perkara-perkara keburukan dan kesalahan orang lain. Ingat, terima kasih Datuk Seri Said Ali atas kiriman mutiara kata yang begitu berarti untuk perkongsian kita malam ini, malam Jumaat, saudara. Dan saya juga sentiasa mengingatkan pimpinan negara, janganlah berbelanja wang negara tanpa had kerana kita bimbang dan khawatir kalau wang negara dibelanjakan tanpa had, negara boleh muflis. Saudara, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel, saya tak marah, saya tak halang. Tapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantaunya. Ingat tu saya, ini adalah pencerahan politik sekadar memberi informasi, kalau ada berita-berita baru, dan bila saya memberi pandangan, maka kita harus berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Sebab kita adalah warga cinta damai.
Kalau saudara nak menyantuni, gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis kerana sebagai warga cinta damai, kita menyantuni setiap persoalan secara harmonis. Banyak kawan bertanya, apa tajuk malam ni? Tajuk malam ini adalah antara mimpi dan realiti. Antara mimpi dan realiti. Sebelum itu, saya nak mengumumkan bahawa tidak ada laporan kaji cuaca, namun saya mendapat laporan dari Kota Bangkok, saudara. Bangkok semalam, hari ini masih diselubungi oleh asap yang tidak sihat, yang macam jerebu, saudara. Dengan zarahnya PM2.5 yang melonjak melepasi paras selamat dan ia mencetuskan kebimbangan kesihatan awam. Ya, Puan Lajah comel-comel. Setakat jam 11 pagi semalam, paras 2.5 di Bangkok direkodkan pada 75 mikrogram pada setiap meter padu. Jadi berikutan daripada kualiti udara yang semakin merosot itu, maka Gubernur Kota Bangkok, iaitu Chat Sitipult, mengarahkan pekerja agensi di bawah pentadbiran Metropolitan Bangkok untuk warga mereka bekerja dari rumah dan tak payah kerja keluar. Dan ini bekerja dari rumah tu tak ada pergi pejabat lah untuk hari ini dan juga besok. Itu kenyataan daripada Chat Sitipult yang mengarahkan pekerja-pekerja agensi di bawah pentadbiran Metropolitan Bangkok bekerja dari rumah kerana ia untuk mengurangkan trafik dan juga potensi para pekerja terdedah pada persekitaran yang tidak sihat. Beliau juga minta kerjasama syarikat swasta untuk melaksanakan work from home, WFH, bekerja di rumah. Sekolah-sekolah terletak dalam bidang kuasa BMN akan terus dibuka kerana ditetapkan sebagai zon selamat dan bilik darjah masih lagi bebas daripada habuk. Tapi Jabatan Kawalan Pencemaran meramalkan keadaan semakin buruk dan semakin teruk di Bangkok. Dan keadaan ini boleh merebak kepada negara kita kalau bila angin bertiup. Jadi saudara, kerana melalui imej satelit yang dikumpulkan oleh satelit RFN menunjukkan 294 titik panas berada di hutan terlindung, iaitu hutan simpanan, kawasan pertanian, tanah pembaruan, komuniti dan kawasan lain. Jadi tak terkecualilah negara kita, saudara. Dengan adanya haba yang begitu meningkat kesan daripada El Nino. Berhati-hati, saudara, kalau rasa, sebab itu saya dah berpesan daripada seminggu lalu saya dah pesan. Kalau boleh, elakkan kita berada di luar rumah ataupun di kawasan terdedah. Apa khabar saudara Syed Adnan, saudara Syahila Osman, saudara Joka, saudara Mat Semana, jelas. Saudara Anwar Bidin, saudara Pak Chu. Macam kita PKP jugalah nampaknya. Itu di Bangkok, bukan di sini, saudara. Ya Pak Chu. Saudara Muhammad Johari. Baik, saudara. Laporan dari Kota Jakarta pula. Kiraan awal yang dilakukan keputusan tidak rasmi Pilihan Raya Presiden Indonesia menunjukkan bahawa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di kedudukan selesa di mana menyaksikan beliau menang satu pusingan lebih daripada 51%. Veteran politik yang juga bekas komander pasukan khas itu dikabarkan memperoleh kira-kira 58% undi. Ini berdasarkan kiraan 4 badan peninjau bebas. Dan dari tinjauan tersebut, kiraan awal oleh Suruhanjaya Pilihan Raya jauh lebih perlahan dan menunjukkan Prabowo memperolehi 57.7% undi dengan kira-kira 6% undi yang telah pun direkodkan. Pilihan Raya kali ini memperlihatkan pertandingan antara dua bekas gubernur popular dengan calon pendahulunya Pilihan Raya Prabowo yang begitu digeroni pada era 1990 pada zaman Pak Harto, beliau sebagai Letnan waktu perintah pemerintahan Indonesia dipimpin oleh almarhum Soeharto. Prabowo mendapat sokongan secara tidak langsung daripada penyandang Joko Widodo yang sangat popular kerana beliau turut mempertaruhkan bekas pesaingnya sebagai calon kesinambungan, iaitu anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Menteri Pertahanan, saudara. Pasukan kempen Ganjar dan Anies berkata mereka sedang menyiasat laporan kononnya ada pelanggaran Akta Pilihan Raya. Kedua-duanya menyifatkan kononnya ada penipuan dan sebagainya. Biasalah saudara, bila ada pilihan raya adalah titik bengeknya. Bagaimanapun Presiden Indonesia Pak Jokowi telah pun mengucapkan tahniah kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto apabila kiraan tidak rasmi menunjukkan bekas komando pasukan khas itu menangi pilihan raya Presiden.
kata Pak Kawi, ya secara peribadi malam tadi, tapi bagaimanapun tunggulah keputusan secara rasmi. Lewat malam tadi, Prabowo dalam usia 70 tahun mengisytiharkan kemenangan bagi semua rakyat Indonesia, katanya. Jadi kemenangan Pak Prabowo ini adalah kemenangan bagi rakyat Indonesia. Kesan daripada itu, awal pagi tadi, pasaran Indonesia dilihat melonjak. Dan ini jelas seolah ia menyambut baik tentang kemenangan Prabowo yang bakal meneruskan dasar Jokowi dalam ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Pasaran saham negara itu naik sehingga 2.2%. Sementara rupiah pula, kedudukan rupiahnya dilihat mengukuh 0.3% yang merupakan terkuat dalam sebulan sebelum mengurangkan keuntungan. Jurucakap bagi pesaing Prabowo, bekas Gubernur Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang ketinggalan sekurang-kurangnya 33 mata dalam pengiraan menegaskan mereka tetap juga akan menyiasat dakwaan kononnya ada penipuan sistematik. Bagaimanapun jangan kita tunggulah laporan resmi dari Kota Jakarta. Saudara, Jakarta sudah pun rakyat Indonesia telah pun melaksanakan tugas tanggungjawabnya. Begitu juga di Pakistan. Di Pakistan masih keadaan belum menentu lagi, walaupun Liga Muslim Pakistan iaitu NAWAS dikatakan mengetuai gabungan parti diketuai Liga Muslim Pakistan. NAWAS bersedia membentuk kerajaan dalam tempoh 5 tahun selepas mendapat sokongan ahli parlimen. Bukan rakyat saya ya. Pilihan raya umum 8 Februari menyaksikan parlimen tergantung kerana tiada parti memperoleh 2/3 kursi untuk membentuk kerajaan dengan majoriti mudah. Dan ini mencetuskan perubahan sengit dalam membentuk kerajaan. Dari pengiraan, diumumkan Suruhanjaya Pilihan Raya mengatakan gabungan pimpinan PML yang turut merakumi Parti Rakyat Pakistan PPP, Pergerakan Muttahidah Qaumi dan beberapa parti lain kecil punya gabungan kekuatan lebih 150 daripada 266 kursi Dewan Negara. Hasan Iqbal, itu pemimpin parti PML, mendakwa gabungan itu telah melepasi jumlah yang diperlukan untuk majoriti di parlimen. Gabungan itu juga telah menamakan bekas Perdana Menteri dan Presiden PLF, Shehbaz Sharif, sebagai calon bagi penggal kedua. Sharif kekal sebagai Perdana Menteri kerajaan campuran dengan hampir parti yang sama, itu selama 16 bulan. Selepas itu, dia menyingkirkan Imran Khan melalui undi tidak percaya di parlimen. Dan dalam keadaan begitu sekarang ini banyak orang mengatakan parti pimpinan Imran Khan masih mengungguli jumlah secara individu, secara parti persendirian. Pimpinan Imran Khan melebihi daripada parti-parti PML, PPP dan MQM. Bagaimana keadaan ini masih lagi berterusan, kita menanti apakah ia akan berlaku di Pakistan. Walaupun katanya dah bentuk kerajaan, saya tidak yakin keadaan itu boleh berterusan kerana jumlah undi yang diperolehi parti pimpinan Imran Khan dilihat masih begitu mengunggulinya, saudara. Itulah di Pakistan. Bagaimana di Gaza, saudara? Aduhai, Gaza ni belum lagi usai nampak guys, saudara. Apabila Israel katanya berikrar untuk meneruskan operasi ketenteraan secara besar-besaran di Rafah. Begitu juga wilayah yang paling selatan di Gaza. Dulu dia mahu supaya rakyat di utara Gaza pindah ke selatan. Kali ini bila semua rakyat ramai, begitu 1.6 juta ada di Gaza Selatan, maka Israel tenteranya mula melakukan onar lagi apabila mahu agar seluruh kawasan pendudukan Palestin ini dikosongkan. Walaupun gesaan antarabangsa terus memuncak supaya rejim Zionis itu menangguhkan penghantaran tenteranya ke bandar yang terbabit. Ini kata 1.6 juta rakyat di sana, saudara. Saya benci nak menyebut, tapi apa nak kena sebut jugalah Benjamin Netanyahu telah pun mengarahkan tentera Israel bersiap sedia untuk menyerang Rafah. Itu dalam usaha untuk menghapuskan katanya saki-baki pejuang Hamas di wilayah tersebut. Setakat ini menurut Kementerian Kesihatan di wilayah Palestin yang dikuasai Hamas kurang-kurangnya 28,576 warga Palestin yang tewas. Kebanyakannya wanita dan kanak-kanak, saudara. Dan potensi kematian orang awam beramai-ramai di Rafah semakin berterusan kerana perubatan, bantuan tidak dapat dihantar ke kawasan tersebut.
Jadi sebab itu mengikut Doctor Without Borders, MSF menyuarakan kebimbangan terhadap situasi terkini di Hospital Nasir di Khan Younis ketika tentera Israel terus melakukan pengepungan dan pengeboman. Melalui hantaran di platform X, organisasi itu menggesa tentera Israel memastikan keselamatan semua kaki tangan perubatan, pesakit dan mereka yang hilang tempat tinggal ini diberi kesempatan untuk dirawat. Jadi katanya hari ini Israel mengarahkan mereka yang berlindung dalam Hospital Nasir yang merupakan hospital terbesar di selatan Gaza untuk berpindah. Dan kaki tangan perubatan serta pesakit beritahu bahawa mereka dibenarkan tinggal hospital itu dengan had seorang penjaga bagi setiap pesakit. Sebab itulah warga sebimbang untuk meninggalkan hospital kerana mereka takut akan ditembak. Keluar hospital ditembak, tak keluar hospital pula dibom. Itulah zalimnya Zionis di bumi Palestin. Kita berdoalah saudara agar suasana ini segera usai. Sedih saudara melihat kematian demi kematian dan kezaliman dilakukan oleh tentera Zionis Israel. Malahan berita terkini pula saudara dari Beirut. Berita terkini yang saya dapat, Israel semalam telah melancarkan serangan udara dengan menggunakan drone dan pesawat perang ke beberapa kawasan di selatan Lebanon. Pesawat pejuang Israel melakukan 15 serangan dalam masa kurang setengah jam. Dan ini menyasarkan beberapa kawasan di selatan termasuk Nabatih dan iklim Al-Tufah yang terletak kira-kira 20 km dari sempadan yang memisahkan antara Lebanon dan Israel. Sumber perubatan kerajaan menyatakan bahawa serangan udara Israel itu menyebabkan kecederaan dengan anggota Pertahanan Awam dan Palang Merah Lebanon sedang berusaha untuk menghantar bantuan juga. Mereka tidak terkecuali daripada menjadi mangsa serangan. Secara itulah keadaannya. Sebab itu saya katakan, kita janganlah kita berbalah. Puncanya satu saja apabila pemimpin-pemimpin di bumi Arab tidak mau bersatu. Kalau mereka bersatu, tak ada masalah pun timbul. Ini keadaannya. Baik, saudara. Itulah laporan di luar negara. Balik ke tempat negara kita. Semalam, adun pelangai. Alhamdulillah, sahabat saya, saudara Amiza, telah pun mengangkat sumpah untuk dilantik sebagai Esko Kerajaan Negeri Pahang. Syabas, saudara. Dan kabarnya beliau diberi portfolio untuk menjaga kepentingan warga Felda. Ya, kerana kawasan pelangai itu terdapat banyak kawasan Felda, tak betul, tiga wilayah. Dan Pahang itu sendiri memang punya banyak kawasan-kawasan daerah pelangai. Tahniahlah kita ucapkan kepada saudara Amizar yang telah mengangkat sumpah semalam. Kota kalah janji saudara. Sewaktu saudara kempen, saya hadir di Pelangai. Jangan biarkan rakyat nanti-nanti perjuangan daripada saudara. Tapi saya yakin saudara bahawa sahabat saya ini, iaitu saudara Amizar, mampu untuk mengangkat segala persoalan yang dibangkitkan. Tambah lagi apabila Datuk Seri Warosdi begitu mengagumi usaha keras yang sedang dilakukan oleh Datuk Azhar. Mudah-mudahan rakyat Pahang, saya melihat wajah ceria antara Duli Yang Mulia Sultan Pahang dan juga Yang Amat Menteri Besar dan amat mengharapkan. Saudara Mazandat, salam, selamat malam. Saudara Mazuki Saad, Saudara Ramzul Zul, Jaka Linglung, saudara Awang Zah, Saudara Zaidi Zain, Gua Musang hadir. Terima kasih. Begitu juga Waklah dari Kota Tinggi hadir. Selamat malam semua. Saudara I'm Kamal joining, Rozalita Abdullah. Terima kasihlah atas kiriman sekutu mawar merah untuk saya. Baik saudara, inilah antara mimpi dan realiti. 3 malam lepas saya bersiaran dengan Datuk Syed Abu Husin, sebab yang telah pun dilantik oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pengurusi jawatankuasa menangani harga makanan dan kos sara hidup serta mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL. Datuk Syed Abu Husin Hafiz Syed Abu Fasal merupakan ahli Parlimen Bukit Gantang. 3 malam dulu saya dah berbicara dengan beliau. Kalau saudara masih ingat lagi kenyataannya, pihaknya sedang mencari formula untuk memastikan yang paling penting agar bekalan beras mencukupi. Bukan soal harga, soal beras. Kerana beras tempatan itu paling penting. Jadi puncanya kerana kononnya harga beras tempatan pun nak dinaikkan supaya dengan harga import dan tiada kawalan.
Hari ini beliau telah pun mengumumkan bahawa kerajaan bersetuju bahawa beras dipanggil beras Madani, beras putih Malaysia Madani, yang merupakan beras tempatan sama ada import ataupun yang dihasilkan di keluaran tanah air kita ini, dia satu harga. Tak ada lagi beras import ataupun beras tempatan, tak ada. Memanglah ada sedikit kenaikannya, saudara. Kenaikannya daripada RM26.50 kepada RM30. Ini realiti, saudara. Memang kita bermimpi untuk mendapatkan harga yang rendah. Saya selalu katakan, suatu benda yang dah naik, dia tak akan turun. Jadi, sebab itu, kata Datuk Syed Abu Hussein, kerajaan telah pun menetapkan harga siling bagi beras putih pada kadar RM30 untuk satu kampit 10 kilogram. Sementara RM15.50 yang 5 kilogram dan RM3.50 untuk yang 1 kilogram. Sebagai ahli parlimen Bukit Antang katanya, pemain industri beras telah pun diberi tempoh untuk mengubah pelabelan dan pembungkusan kampit beras bagi disesuaikan dengan ketetapan baru, iaitu sehingga 1 Mac. Mulai 1 Mac, tak ada lagi beras putih import, beras tempat, tak ada. Semua dipanggil beras Madani. Semua jenis pembungkusan dan warna juga di pasaran akan dibenarkan sehingga stok pengampitan dia selepas stok yang dikampitkan itu selesai, maka yang baru semua beras putih Malaysia Madani. Harganya siling adalah RM30 bagi 10 kilogram. Jadi kita mengharapkanlah, kita faham, saya faham, kerana ini adalah usaha untuk menangani masalah bukan harga saja, saudara, masalah apabila tiadanya beras tempatan di pasaran. Kerana adanya orang tu sorok, orang ni sorok, nakkan pada setengah-setengahnya tu beras tempatan pula dikatakan beras import. Kononnya harga beras import ini tak ada kawalan. Ya, hari ini kerajaan campur tangan, semua beras putih dipanggil beras Madani dan harga satu. Import ke lokal tempatan pun sama. Dia harapkan benda ini dapat menyelesaikan. Sebenarnya, saudara, masalah beras ini memanglah ia makanan ruji untuk warga kita. Malahan bukan hanya negara kita mengalami masalah. Negara Indonesia juga, mereka sedang mengalami kekurangan beras. Walaupun 3-4 bulan lalu, Pak Jokowi telah pun mengisytiharkan untuk mengimport sekitar 2.5 juta tan beras. Tapi nampak gayanya sebagai langkah berjaga-jaga, negara Indonesia telah pun mengimport sekitar 1.6 juta tan beras. Ini untuk memenuhi keperluan domestik berikutan musim menuai yang tertangguh selama 2 bulan. Dan keadaan cuaca, El Nino dan sebagainya. Demikian menurut Menteri Penyelaras Hak Ehwal Ekonomi Airlangga Hartarto. Saudara, Indonesia mereka lebih awal. Kenapa kita tak buat begitu? Itu persoalannya. Dan saya haraplah agar Menteri Ketajaman Makanan, iaitu Datuk Seri Mat Sabu, sepatutnya kita dah mengimport lebih banyak beras supaya tidak berlaku ketiadaan ataupun kekurangan beras di pasaran. Ini masalah sebab menurut Menteri Ekonomi Indonesia, musim menuai sepatutnya pada bulan Mac April, tetapi tertunda kepada April dan Mei. Dan juga sehingga sampai bulan Jun. Dan itu menyebabkan pengeluaran berkurangan dan mendorong kerajaan untuk mengimport beras. Sebelum tu dia dah import daripada Vietnam. Jadi kerajaan akan meningkatkan pengedaran bekalan beras daripada 150,000 tan kepada 250,000 tan untuk menampung keperluan rakyat. Airlangga berkata langkah itu penting kerana cabaran ekonomi global berterusan yang berkemungkinan menjejaskan harga makanan dunia. Harga beras meningkat seluruh negara, saudara. Di Indonesia sendiri, beras grade sederhana dijual pada harga RM16,000 bagi sekilogram, iaitu RM4.89. Artinya, itu beras sederhana saja. Yang dibungkus pada kalau 10 kilogram jadi RM48.90. Begitu juga kalau bagi beras grade premium pula, sampai ke tahap mencacah RM17,000 sekilogram. Jadi, itulah mereka lakukan. Tahun lalu Indonesia mengalami penurunan 25% penghasilan beras dari wilayah pengeluaran utamanya dan merosot kepada 30.90 juta tan daripada 31.54 juta tan pada tahun 2022. Ini sebab
kesan kemarau. Negara kita ni begitu juga. Dan saya haraplah Abang Datuk Seri Mat Sabu dapat merealisasikan. Ini nak kononnya kita punya beras padi daripada Sekincan dapat menghasilkan beras yang banyak. Saya merasakan itu akan jadi mimpi saja. Terjemahkanlah sebagai realiti. Cepat-cepatlah import beras sebanyak mungkin untuk keperluan rakyat. Sebab rakyat kita makanan utamanya beras. Kalau tak ada beras, rakyat mengamuk nanti, Abang Mat. Dan saya juga mendapat perkabaran macam saya berbual dengan Datuk Syed Abu Husin 3 malam dulu, saya katakan masalah macam di Kedah, di Perlis dan beberapa kawasan terdapat juga memang sawah padi menguning, tetapi bila dituai hampa. Apabila tidak ada padi, tidak ada beras dalamnya. Kosong. So, itu keadaannya. Rohani Jaafar lemah kata. Itu keadaannya. Saudara Din Judin dari Jeli, Saudara Puziah Ismail, Saudara Siti Zubaidah, Waalaikumsalam daripada Taiping. Ubay Zulfirus kata, selaraskanlah harga beras tempatan dan petani juga akan dapat habuan yang baik dengan harga padi nanti. Itu keadaannya. Waklah Kota Tinggi hadir. Terima kasih. Bagi saya, sekarang ni beras RM26.50 itu beras tempatan. Beras import, harga mencecah sampai RM40, RM50. Sebab itu sekarang nak diselaraskan semua. Mungkin ada peningkatan sedikit, tetapi ini akan mengurangkan. Apabila kerana kartel-kartel beras ni, dia ambil beras tempatan, dia jadikan kononnya sebagai beras import. Sebab mereka mahu mendapat keuntungan. Akhirnya pasaran beras di pasaran merosot. Sebab itu berlaku ketiadaan setengah tempat. Mudah-mudahanlah selepas 13 Mac nanti, sebab kita nak menghadapi musim bulan puasa. Itu keadaan saudara. Baik saudara. Dari hasil beras, saya mendapat kenyataan Kerajaan Madani, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim bertekad untuk memperkukuhkan agenda Bumiputera yang akan memberi manfaat kepada pelbagai lapisan masyarakat. Bukan hanya kumpulan tertentu saja. Dan sebab itu, Yang Amat Perdana Menteri menekankan Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 yang akan berlangsung pada 29 Februari nanti diharapkan menjadi penggerak kepada perspektif serta pendekatan baharu ke atas kerangka agenda Bumiputera. Kerana usaha itu perlu melangkaui sudut pandangan yang sempit, kononnya agenda tersebut hanya untuk kepentingan Bumiputera saja. Saya berusaha untuk mengundang Yang Mulia Tengku Razali Hamzah datang ke studio saya sebelum Kongres Ekonomi ini. InsyaAllah kalau boleh hadir nanti kita boleh bertanya dengan beliau. Sebab Kongres Ekonomi ini penting. Pada Kongres Ekonomi 1964 terhasillah wujudnya Bank Bumiputera dan begitu juga Petronas serta banyak syarikat-syarikat Bumiputera. Tapi bagaimanapun selepas ketiadaan, kematian almarhum Tun Razak dan diganti Tulisan On, diganti oleh Dr. Mahathir, maka negara berubah daripada dasar ekonomi baru yang dicetuskan era waktu Kongres Ekonomi Bumiputera Melayu pertama, kedua dan telah bertukar kepada dasar penguasaan. Akhir kita menerima keadaan yang sekarang. Kekayaan negara sepatutnya dinikmati oleh warga, tidak sampai pun. Itu saya katakan kita hanya bermimpi. Mimpi negara kaya raya tapi realitinya rakyat hidup dalam kesengsaraan. Saudara, dalam keadaan begitu, saya agak menarik juga hari ini, saudara. Kalaulah UMNO yang buat sambutan begitu, saya rasa bergedap-gedebuk lah. Saya rasa pasti kalau rakyat mendapat UMNO ataupun kerajaan Pakatan Harapan, perpaduan, menyambut sambutan Tuan Baru Cina, macam-macam lah mereka mengata. Dan hari ini, aduhai, saya ketawa saya. Melihat sebelum mengadakan mesyuarat Majlis Tingginya, pimpinan PAS mengadakan sambutan Tahun Baru Cina. Apabila dijemput tarian naga pun ada datang. Itulah. Kalau kita buat macam-macam lah. Inilah unsur-unsur yang ini. Aduh, tak tahu nak sekata lah. Bergedudup lah UMNO kena. Tapi hari ini, PAS menjemput tarian naga dan diadakan persembahannya di bangunan PAS sendiri, saudara. UMNO tak panggil untuk diadakan PWTC. Tapi PAS pun cuma tak ada Yamsing je lah kot, saudara. Kalau ada Yamsing, tergolek dog lah gawaknya. Dan
saya dikabarkan bahawa adanya ampau, bagi buah limau. Kepercayaan warga Cina tengok limau itu macam emas. Dia kena keluar tahun ni tahun apa sempena tahun naga. Jadi saya tak tahulah, saya cuma menyantuni. Bila saya tengok gambar tu saya senyum. Dan saya ketawa berdekah-dekah saya. Kalau UMNO buat, confirm kena serang. Sekarang nak jawab macam mana? Tidak, kalau UMNO, mulalah apa ini, Melayu terhakis, Islam terhakis, warga Melayu terancam. Ni sekarang ni macam mana saya? Nak jawab macam mana? Saya minta lah warga PAS kena jawab lah. Tapi dah awal-awal dia bagi tahu kerana PAS nak menyantuni bahawa kononnya parti itu bukanlah parti yang hanya untuk orang Melayu Islam tapi untuk berbilang kaum. Katanya. Tuan Guru pun adik duk peganglah naga tu. Padahal bukan naga pun saudara buatan. Tetapi bagi saya kalau UMNO buat confirm khurafat. Aduh, ini kesannya saudara. Sebab dulu saudara, ulama-ulama Melayu menguasai pelbagai ilmu. Banyak ilmu kita selain agama. Tapi bila datang abad ke-20-an apa semua, mereka sudah pun meninggalkan. Yang di mana soal-soal agama ini tinggal di pondok-pondok saja. Jadi saya bila tengok keadaan ini, saya senyum saja. Saya terima kasih kepada admin menyiapkan gambar. Ini jelas saudara. Bukan apa gebang. Saya sebab bukan saya bertujuan untuk memburukkan pimpinan PAS, tidak saya. Tapi saya nak bagi tahu inilah realitinya. Bila berada di pentas politik, Melayu terancam. Orang Melayu ni bagi muka pada warga bukan Melayu. Kalau UMNO menguasai kerajaan, Islam terancam. Kerana Islam itu seharusnya tidak mengasosiasikan. Tapi tengoklah saya tangan macam mana. Tengok tangan mereka. Cuma tak Yamseng aja saya. Kalau Yamseng, mungkinlah yang mana gambar-gambar. Saya tengok dalam gambar tu, Susah Agung dia ada, Timnas Presiden dia ada. Tu Syedang Kasim tu, siap bagi warning tu saya. Kalaulah, kalah pun ada situ saya. Jangan lupa. Kalau UMNO, berduduk kita kena. Mereka. Tapi bagaimanapun, kita harus berlapang dada agar supaya pimpinan PAS jangan lagi lah untuk bercakap soal Melayu terancam, Islam terancam untuk masa-masa akan datang. Okey, apa tu? So, JSC, rasuah itu sedekah. Sebab itulah Kelantan semakin ke depan. Kalau UMNO akan keluarlah berbagai dalil. Itu pandangan saya, saudara. Jangan marah. Itu realiti. Sebab itu saya katakan, antara mimpi dan realiti. Mimpi berpolitik mereka, Melayu terancam, Islam terancam, UMNO ni, Tohut, UMNO ini, kerana baik dengan MCA, kena adanya, sekarang ni UMNO, AMDAP, UMNO dengan DAP, Datuk Seri Anwar Ibrahim menggadai prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip Melayu. Sekarang macam mana? Jawablah sendiri. Saya rasa warga sudah pun mula sedar. Satu demi satu apa yang mereka lakukan. Dan dalam keadaan begini, saya juga ambil kesempatan untuk menyantuni. Kadang-kadang saya bersimpati juga dengan Presiden saya, Datuk Seri Ahmadi. Tak habis-habis diratib Zahid. Apabila persoalan tentang Datuk Seri Najib yang cuma mendapat pengurangan tempoh penjara dan tempoh belenda dan sebagainya, maka macam-macamlah bergeduduk. Saya dah bercakap berkali-kali tapi orang masih lagi tak nak percaya. Saya nak bagi tahu saudara, Datuk Seri Zahid adalah sebagai timbalan Perdana Menteri. Ada lebih kuasa di atas dia. Dia tak boleh pula main ugut-mengugut. Banyak orang mengatakan, kalau keadaan begitu UMNO keluar. Ini bercakap ikut emosi. Keluar dari perpaduan. Tak boleh begitu saudara. Kena berbalik saudara. Sedangkan UMNO mempunyai pemimpinnya menjadi Perdana Menteri dulu. Zaman itulah Datuk Najib dipenjarakan. Berartinya Perdana Menteri waktu itu pun tak boleh nak menyelamatkan Datuk Seri Najib. Ini kan pula Datuk Zahid yang hanya sekadar timbalan Perdana Menteri. Dan waktu itu pengaruh UMNO sekarang ni begitu longgar. Kita cuma ada 26 kerusi. Berbeza zaman waktu Datuk Seri Najib dia tekan hukuman. Sebab itu saya agak bersimpati. Berhentilah saudara untuk menuduh yang bukan-bukan. Sebab usaha sedang dijalankan.
Warga UMNO di peringkat Ketua Cawangan sedang mengumpul tanda tangan untuk merayu agar keprihatinan dan ihsan Duli Yang Mulia Pertuan Agong untuk memikirkan. Saya, isu tentang Datuk Seri Najib ini, bagi saya, ia seolah-olah ditelan mati mak, diluah mati bapa. Seperti tulang yang tersekat di tengkuk, di leher ni, yang sukar, saudara, untuk diuraikan. Kalau Datuk Seri Najib dibebaskan, warga daripada Parti Pakatan Harapan seperti PH, mereka lah yang dulu yang mahukan supaya Datuk Seri Najib dipenjarakan. Jangan lupa saya. Kalau dibebaskan, bagi duduklah. Atuk saya ingat dia keluar dari hospital lah. Sebab mereka lah yang bersekongkol untuk memastikan Datuk Seri Najib ini ditewaskan sebegitu rupa. Kalau dibebaskan, mereka akan marah, akan mengamuk macam-macam. Dan berlaku ada domba dalam parti, dan seperti dalam DAP, dalam Parti Keadilan, begitu juga dalam Amanah dan sebagainya. Mungkin kalau kebebasan Najib itu, UMNO melihat ini mudah-mudahan kasih sayang UMNO pada Najib masih tebal. Tapi bila tak dapat pengampunan sepenuhnya, maka UMNO dipersalahkan. Ini yang saya katakan susah, saudara. Keadaan begitu, bukan kita tak bersimpati. Sebab bagi saya puncanya di mana? Saya selalu melihat apa-apa pun punca saya. Puncanya dari awal. Dan hari ini perbicaraan Datuk Seri Najib, saya dengar, saya tak mau mengulas, saudara. Kadang-kadang saya bila nak mengulas nanti orang kata saya contempt of court. Tapi saya kadang-kadang rasa jelek lah. Contoh yang saya katakan. Bagaimana mungkin Datuk Seri Najib seorang-seorang saja dibicarakan? Sedangkan pelakunya begitu ramai. Jolo masih lagi bebas. Zeti masih lagi bebas. Menteri dulu, apa namanya? Saya pun dah lupa dah nama dia. Dia masih lagi bebas, tak dibawa ke mahkamah. Cuma Datuk Najib seorang-seorang saja. Apakah to me, adil ke begini? Itu sebabnya UMNO menuntut perbicaraan Datuk Najib mesti ada keadilan. Berpaksikan kepadaan begitu. Kita tak marah kalau semua yang ada terbabit dalam YNDB itu dibawa ke mahkamah. Seorang demi seorang. Kamu begini, kamu begini, kamu begini. Ini Datuk Seri Najib seorang-seorang. Terbedik-bedik kawan tu kena. Orang ni balun, orang tu balun. Bagi saya lah, keadaan ni perlulah kita fikirlah dengan sendiri. Sebab hari ini, semalam saya tengok apabila bekas peguam YNDB, iaitu Jasmine Low. Dan bila dia bagi tahu, dia kata, dia ada pernah berbincang dengan Jolo. Dia mengaku di mahkamah. Dia kata dia bincang dengan Jolo. Tentang duit yang masuk dan sebagainya, peminat. Yang melakukannya Jolo. Jadi dia tanya Jasmine Low dalam mahkamah semalam, dia kata, apakah dia tak risau? Dia tak apa, benda ni don't worry. Dia kata Jolo menyatakan sekiranya apa-apa terjadi kepadanya, dia mempunyai bukti menunjukkan apa yang dilakukannya adalah mengikut permintaan dan kehendak. Dalam pengetahuan Najib. Jadi akhirnya Najib pula disalahkan. Sebab itu, saya mengharapkan agar mahkamah, kalau boleh tenangkan fikiran seketika, tangguhkan dulu perbicaraan, seret Jolo. Itu yang paling penting. Selagi Jolo tak boleh dibawa ke mahkamah, ke muka pengadilan, selagi itulah warga UMNO khususnya, dan saya rasa rakyat merasakan Datuk Seri Najib tidak diberi keadilan. Saya tak nak bercakap lebih daripada itu, saudara. Tapi dia punya the root score of it, Jolo mesti dibawa at any cost, cari jalan. Sama ada dah rupa beruang ke, sama ada dia berada di Macau ke, sama ada dia sedang bersembunyi di negara China ke, gunakan segala elemen yang kita ada agar Jolo ni segera dia pulang. Sekarang ni dah bawa balik dah Jasmine Low. Okey, alhamdulillah. Ada lagi 2-3 orang bawa balik. Dan barulah terbongkar satu demi satu. Ini tidak one way traffic. Terbedik-bedik Datuk Najib daripada awal lagi dia kena balun, daripada zaman SRC, akhirnya jatuhkan hukuman. Yang kita minta supaya ke bawah tuanku dapatlah memberi ihsannya agar Datuk Najib ini diberi pengampunan. Kerana kita merasakan bahawa ialah hakim yang memutuskan perbicaraan tersebut adalah juga ada terlibat dalam penubuhan asasi. Itu keadaannya. Bukannya kita nak katakan Najib tak bersalah. Tidak. Kita minta supaya perbicaraan jalan seadilnya. Dan macam Nur Muhammad Yaakob sebagai menteri waktu itu, dia kena bawa ke mahkamah juga. Dan terdedah juga kononnya dapat duit itu, Zeti, suaminya.
Semua ini kena, tak boleh dibiarkan begitu saja. Dia tak tahulah, kata saudara JSC, dia kata Jolo ni dia ada Israel kot. Sebab itu tak bawa balik. Nah, bagi saya tak mau bercakap soal itu. Perbicaraan biarkanlah. Teguh Harun, saya minta maaf aku. Saya tak mau nak komen apa semua. Selagi Jolo tak dibawa ke muka pengadilan, tak boleh kita nak kata apa. Ini keadaan. Sepatutnya siapa saja yang terlibat dalam MOYNDB ini perlu dibawa ke muka pengadilan. Bagi saya itu sajalah. Selagi itu, bagi saya janganlah sebab itu akhirnya ditala habis-habisan pada Presiden UMNO. Saya dah cakap saya. Dan sekarang ni menteri daripada pemimpin UMNO yang menjadi Perdana Menteri ketika itu, dia diam diri je. Orang sibuk minta pengampunan dan sebagainya, dia diam, tak cakap. Tak ada cerita pun. Apakah dia tak pernah rasa bersalah pada warga UMNO? Itu gambarannya. Saya tak mau cakap lebih, saya mengharapkan kita faham keadaannya saudara. Dan hari ini pula dah, itu satu bab cerita Datuk Sri Zahid, cerita Jolo, cerita YNDB, cerita Najib. Dah. Saudara kena ingat saudara, pemain-pemain media sosial sekarang ni bertambah kejam saya nampak. Percaturan mereka asalkan matlamat menghalalkan cara. Buat apa saja pun yang paling penting, keluarga, batang tubuh Datuk Seri Anwar Ibrahim mesti dikeronyok sehabis-habisan. Yang terbaru saya hari ini nampak gayanya begitu aktivis Liana Marzuki, dia telah pun membuat laporan polis berhubung dakwaan kononnya dia menjadi proksi gaji kepada mantan ahli parlimen Petang Pau, anak pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Nurul Izzah Anwar, dan katanya ada pelanggaran Akta Perlindungan Data Pribadi 2010 kerana data pribadinya disebarkan tanpa kebenaran. Itu saya katakan sekarang ni melangkaui. Saya nak katakan, kalau kita harap pihak berwajib siasat. Kalau kita ada bukti, ada konon-kononnya salah laku dan sebagainya, cukup sekadar mengatakan bahawa kita melihat agar buat siasatan. Cukuplah, bukan dengan tuduhan. Saya tengok kenyataan dalam kenyataan di X, saudara Liana Marzuki, dia kata hantaran mereka adalah bersifat malafide. Malafide ini berniat jahat. Selain bertindak secara sembrono tanpa memikirkan akibat kepada orang lain demi mencapai objektif politik mereka. Saya bersempatilah juga dengan Liana Marzuki. Beliau sebagai pempengaruh, dia sebagai peguam. Jadi kata kita boleh berdebat, kata Liana. Saya bersetuju dengan pandangan Liana Marzuki ni. Dia kata kita boleh berdebat dalam hal-hal politik. Tapi biarlah secara matang. Dan tak adalah sampai ke tahap melampau yang fanatik sehingga mendedahkan peribadi, alamat rumah, nombor IC dan sebagainya. Benda ini hak peribadi orang tu janganlah kita dedahkan. Bolehlah tuduh begitu-gitu tapi minta penyiasat, tapi jangan didedahkan dia punya hal, dia mempunyai privasinya. Jadi katanya pemikiran pertama saya sebagai seorang ibu, yang paling saya risaukan adalah keselamatan anak-anak saya. Dan juga didedahkan rumahnya, alamatnya, nombor IC-nya. Apakah itu caranya, saudara? Kata lain lagi, dia tak pernah menjadi proksi pada siapa. Saya telah dituduh menjadi proksi gaji untuk Nurul Izzah Anwar. Kononnya, saya dibayar gaji yang sangat besar oleh agensi kerajaan untuk diberi pada Nurul Izzah. Bagi katanya, dia kata ini tomahan yang besar dan ini tomahan yang palsu. Jadi sebab itu dia membuatkan laporan polis. Kerana Kementerian Kewangan juga sudah mengeluarkan kenyataan. Dan laporan polis juga telah dibuat. Dan beliau harap agar pihak polis dapat mengambil tindakan sewajarnya kepada mereka yang menabur fitnah terhadapnya. Kata Laina, dia juga sebelum ini, sebenarnya dia menjadi konsultan sejak tahun 2020. Bukan sekarang, daripada tahun 2020 lagi. Saya memang menjadi konsultan kepada agensi kerajaan yang memerlukan input mengenai polisi dan perundangan. Ini adalah bagaimana saya mencari nafkah. Begitu juga menjadi seorang penulis, merupakan minat saya. Tapi seperti semua orang tahu, saya juga perlu bekerja untuk mencari rezeki. Menulis ni berapa sen sangatlah saya. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Bukan dibayar orang. Kadang-kadang
yang menyediakan pota-pota ini kadang-kadang mereka ada bayaran. Tapi itulah, $2.45. Itu je. Bukan dapat ibu-ibu. Tapi bila dia difitnah begitu, saya bersimpati dengan Liana ni. Sampai begitu sekali. Tuduh konon dapat gaji itu, dapat gaji setengah tu bagi pada Nurul Izzah. Saya kata dah melampaui saya. Sudah melampaui tahap kita sebagai insaniah. Nak berpolitik, berpolitiklah. Jangan kita berterusan. Sebab saya agak menarik, saya nak baca saudara tentang soal undang-undang ni. Ini menurut sahabat saya Dr. Ahmad Fauzi. Dia hantar pada saya. Ini soal persoalan hukum dan undang-undang. Katanya, apa pun yang terzahir dalam perbicaraan, tidak semuanya benar. Betul saya. Hukuman berat. Sehingga oleh itu, apa pun hukuman dijatuhkan, sewajarnya kita elak untuk kita merasa dia bersalah atau tidak. Segala-galanya terpulang kepada keputusan mahkamah. Banyak kali berlaku orang yang tidak bersalah dihukum dengan hukuman berat. Sehingga hingga ada yang jatuhkan hukuman mati pun ada katanya. Ada yang benar. Dan kebenaran itu hanya terselah selepas lebih 20 tahun dalam penjara. Sebab itu, kata Datuk Fauzi, dalam Islam ada kaedah yang menyatakan lebih baik kita melepaskan orang salah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Ini adalah lebih baik. Kalau bersalah kita lepaskan, lebih baik daripada kita menghukum orang yang tidak bersalah. Kerana konsep hukum dalam Islam tidak mengutamakan untuk menghukum pesalah, tapi lebih kepada untuk mendidik semula pesalah supaya mereka boleh kembali pada masyarakat atau menyelamatkan masyarakat daripada pesalah yang mungkin mengulangi kesalahannya. Dari segi balasan sebenarnya, ia sudah disediakan oleh Allah pada hari akhirat. Sebab itu pun Allah beri peluang untuk kita bertaubat nasuha supaya seorang itu tidak kena hukuman di hari kemudian. Jadi menghukum seorang atas pandangan hukuman setimpal sebenarnya tak ada dalam Islam, kata Dr. Fauzi. Manusia tidak tahu hakikat kesalahan. Mereka cuma buat rumusan daripada perbicaraan yang ada pelbagai input. Termasuklah benar dan tipu. Saya dah bercakap dulu saya dalam perbicaraan, tugas pendakwa raya menyatakan orang yang dituduh itu bersalah. Tugas pengurusan bela untuk membuktikan orang yang dituduh itu tidak bersalah. Dan yang membuat penghakiman hakim. Karena itulah, kata Dr. Fauzi, tidak seharusnya kita berfikiran untuk mengenakan balasan setimpal, tapi lebih kepada menjaga masyarakat dan mendidik pesalah. Berasaskan kepada hukuman yang dikenakan ke atas tawanan Badar, ini dalam peristiwa yang sudah yang lalu saya, dalam peristiwa Fatah Makkah. Mengikut lazimnya, para panglima perang yang menentang sebuah negara akan dihukum bunuh. Namun hikmah amnesti Fatah Makkah, di mana Khalid Al-Walid tidak dihukum bunuh walaupun pernah memerangi baginda Rasulullah. Kita tahu apa jasa Khalid Al-Walid. Akhirnya menjadi panglima perang pada Islam. Jadi sebab itu, Dr. Fauzi dia kata kita berdoalah kepada Allah. Apa sahaja hukuman yang hendak diberikan, ia adalah ketentuan daripada Allah demi kebaikan umat Islam khususnya. Tidak pernah terdetik untuk kita memasang rasa puas kerana seorang itu dihukum. Itu bab satu hal. Sekarang ni saudara, ni cerita siasatan SPRM terhadap dua orang anak anak Tun Dr. Mahathir. Anak-anak bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir katanya mintalah supaya SPRM bersabar sementara mereka mengumpul maklumat untuk tempoh 43 tahun kata-kata mereka perolehi, tapi bukan 43 tahun pula lamanya. Dia kata agak mustahil untuk Muzani dan Mizan mengumpul segala maklumat dalam tempoh 43 tahun yang lalu. Sedangkan SPRM telah pun memberi penjelasan, memberi tempoh untuk mereka segera mendedahkan tentang harta-harta milik mereka, dari mana dapat dan sebagainya. Dalam kenyataan kemarin, Muzani dan Mizan menegaskan SPRM telah memberi mereka 30 hari untuk mematuhi perintahan itu. SPRM telah minta senarai aset sejak 1981. Senarai aset je pun, bukan puncanya tidak. SPRM minta senarai aset harta alih taklih yang dimiliki sejak tahun 1981. Ketika bapanya Tun Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri. Itu saja. Apa masalah pula? Takkan lupa saya beli kereta 1981. Kereta Toyota Corolla. Kemudian saya beli rumah
terletak di mana? Taman Tun. Lagi, ingatlah 1981 sampai sekarang lah. Sebab itu katanya, kami sedang menyusun maklumat yang ada, melibatkan pihak yang berkaitan untuk membantu dan menasihati kami mengenai proses itu. Jadi kedua-dua baru dua beradik lagi, ada lagi saya. Kedua beradik kata untuk mengelakkan sebarang salah nyata atau persangka adalah wajar bagi semua pihak untuk cermat ketika mengulas kes ini. Kerana menurut Datuk Tan Sri Azam Baki, ya saudara, katanya tugas untuk mengumpul maklumat selama 43 tahun adalah usaha yang mustahil, katanya. Jadi dia minta supaya SPRM bersabar. Tan Sri Azam mengingatkan bahawa kedua mereka boleh menghadapi tindakan undang-undang jika gagal mengisytiharkan harta seperti diminta. Bagi aje lah, sahabat. Apa ada masalah? Kalau rasa sekian-sekian banyak ni, bagi tahu je satu je, saya ingat. Tapi masalahnya kalau tak bagi pengisytiharan, itu menjadi masalahnya. Tan Sri Azam juga menyatakan bahawa kedua-dua mereka boleh meminta lebih masa apabila tempoh notis tamat pada pertengahan bulan ini. SPRM telah pun memanggil Mizan dan Mokzani untuk soal siasat bulan lalu. Itu keadaan saya. Realitinya sekarang ni musim untuk disiasat. Sebab itu saya kata, bicara kita hari ini antara mimpi dan realiti. Mimpi kita bahawa kita berkuasa. Kita dapat kuasa, kita dapat itu, dapat ini. Realitinya tak sebegitu, saudara. Realitinya dunia, ekonomi dunia merosot di mana-mana. Sebab itu mereka yang bercita-cita untuk mendapat kuasa dulu, mengharapkan sesuatu. Tapi sebenarnya hari ini sukar, saudara. Sukar. Mereka yang berjaya mengumpul harta yang lalu tu, tak tahulah. Selamat malam, saudara peminhat dari Johor, saudara Nazrin. Salam persepsi dari Gombak, saudara Pak Chu. Di mahkamah ada hakim, betul lah, tunggulah nanti. Jadi ada hakim, ada pendakwa, ada tertuduh, ada saksi. Saudara kata JSC sokonglah pemimpin yang buat satu kebaikan untuk agama, serta rakyat dan adil. Selagi dia tidak menghilang. Jadi Muhammad Rajab dia bertanya tentang Semegul. Semegul bukan milik Mokzani dan juga Mukris, itu Mizan. Saudara. Tak apa, bagi tempoh dulu, kata Cik Awang. Kita bagi tempoh, tak ada masalah. Saudara, every second apa hal pula tu. Bila menuduh UMNO lembu cucuk hidung pada IMDAP. Kita apa-apa pun, bila sesuatu benda, kita sanggah, saudara. Jadi kata Azura Zainal, banyak sangat harta tu yang susah sangat nak disenaraikan. Wallahualam bisawab, itulah keadaan sekarang ni, saudara. Kita ni, saya mengharapkan, janganlah kita banyak berangan-angan dalam kehidupan harian kita. Angan-angan itu boleh, tapi jangan menterjemahkan angan-angan itu sehingga lupa realitinya. Realiti hari ini, saudara, saya bagi tahu pada kawan-kawan. Kawan-kawan bertanya telefon saya, dia kata macam mana keadaan ekonomi hari ini. Saya kata ekonomi hari ini, kita merangkak. Negara berada keadaan merangkak untuk pertama sekali nak bayar hutang. Realitinya negara kita ni berhutang 1.5 triliun. Sebab itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim berusaha untuk tidak mewujudkan projek-projek mega yang boleh membuatkan negara terpaksa berhutang lagi. Nak berhutang pun dengan hutang yang ada, siapa nak bagi? Sebab itu buatlah sikit-sikit. Saya dapat tahu maksimum, tadi ada satu kawan berjumpa dengan saya. Berbual-bual dengan saya, dia kata macam mana ekonomi kita? Saya kata ekonomi kita sekarang ni banyak yang mendapat keluhan di kalangan kontraktor-kontraktor yang besar. Yang mengharapkan adanya kontrak bernilai 300 juta, 500 juta, benda dah tak ada. Kalaulah yang ada sekarang ni, maksimum apa lebih kurang 120 juta, 50 juta. Dan tiap-tiap syarikat, kalau kelas A, dia bidder untuk kontrak kelas 50 juta. Untungnya selalunya dalam 10-15%. Kalau 100 juta, baru ada 15 juta. 15 juta keuntungan, katalah untung bersih. 15 juta tu, nak siap projek tu kurang-kurang 3 tahun. Jadi setahun lebih kurang 500 ribu. Dengan syarikat yang dia miliki, dengan kaki tangan dia ada, apa yang dapat hasilnya?
Itu sebenar-benar yang perlu diterjemahkan apabila kita mengadakan persidangan Kongres Ekonomi nanti. Saya bagi contoh, sebuah syarikat, dia dapat kontrak daripada kerajaan. Sebab kontrak tak ada masalah sekarang. Katalah 100 juta. Untuk membolehkan dia layak untuk dapat kontrak tersebut, dia mesti ada insinyurnya, dia kena ada arkiteknya, kaki tangannya. Katalah sebulan untuk kaki tangan saja dia perlu membayar gaji sekitar dalam 30 ke 50 ribu. Setahun dia kena ada 500 ribu saja. Kalau dia dapat kontrak nilainya 100 juta, bukan 100 juta milik dia, 100 juta tu nak siapkan projek dalam 3 tahun. 15% keuntungannya. Lebih kurang 1.5 juta. 1.5 juta keuntungan bagikan 3 tahun dapat 500 ribu. Hangus. Realitinya tak kesampaian. Angan-angan dapat kontrak ni 100 juta. Oh, dapat besar. Tak jadi begitu saya. Jadi saya nak pesanlah pada teman-teman, selalu faham keadaan sekarang. Sebab itu, yang ada sekarang ni, kontrak-kontrak kerajaan, yang rendah. Untuk pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim mewujudkan kontrak mega dah tak ada. Sebab negara tak boleh mampu untuk berhutang. Jadi apa yang ada tu kita makanlah apa yang ada. Jangan kita terus terjah. Dah setahun lebih dah. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Abang Non jadi Perdana Menteri. Ekonomi kita teruk. Teruknya kenapa? Siapa yang buat? Saya bukan nak membela saya. Tapi sekarang ni perlulah kita hayati dan musim untuk berjimat cermat saudara. Jadi saya harap anda faham. Besok kita berbicara lagi. InsyaAllah saya akan berbicara secara solo. Tenang-tenangkan fikiran. Malam nanti duduk di atas tingkat semayang. Kita berdoa kepada Allah SWT. Agar persoalan, masalah yang kita hadapi ini dapat segera diusaikan. Adalah. Kalau Allah SWT nak mengadakan split second. Kun fayakun kata Allah. Pasti terjadi. Kita jumpa lagi. Selamat berhari Jumaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.